anda bersama dengan Pakcik DIY. Okay, so hari ni Pakcik dah review satu bahan bacaan yang terbaik sangat, yang perlu ada untuk setiap rumah anda. Okay, iaitu ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari juz 1 sampai juz 30. So ini adalah ringkasan dia, tapi setiap ayat tu dia terangkanlah ayat tu apa maksud dia, apa tafsiran dia. Okay, dan yang paling penting sekali, tafsir ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Okay, dan ia dilengkapi ringkasan asbabun nuzul iman as-Suyuti. Okay, dia termasuk sekali ringkasan tu. So ini adalah ringkasan. Okay, so kita bacakan sedikit dia punya ringkasan. Okay, so ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini merupakan tafsir yang besar dan kaya manfaat. Tafsir ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebijakan Rasulullah, iaitu merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah serta pandangan para sahabat Nabi SAW. Oleh karenanya, tafsir ini menjadi rujukan utama umat Islam dari zaman dulu hingga sekarang. Buku yang anda pegang ini merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Keberadaan buku ini akan mempermudah anda mempelajari isi Al-Quran di tengah kesibukan anda yang padat. Apalagi buku ini ditambah dengan penjelasan sebab-sebab turunnya ayat Ashabul Nuzul, sehingga membantu anda memahami Al-Quran dan makna dan isyarat dalam Al-Quran. Tidak ada orang yang lebih baik menulis tafsir dengan metod seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Penerbitnya adalah Jabal. So inilah dia tafsir Ibnu Katsir, warna cantik. Buku dia juga dia punya ringkasan ni tak besar dan tak kecil, just nice. So nak tahu dia punya size dia, ketinggiannya adalah 27 cm, darab 20 cm, dan ketebalannya adalah 4 cm. So ni lengkap sampai daripada juz 1 sampai juz 30. So bila anda beli, dia akan dibaluti oleh plastik wrap ni. Itu menunjukkan bahawa tak ada orang buka lagi lah, original. So kita buka dulu. Ui, sedapnya bukan. Buku ni dia ringan. Tafsir ni ringan. Ringan, sangat ringan. So warna cantik. Boleh nampak dia punya ada krosang-krosang di sini kan. Cantik. So tak sabar kita tengok kat dalam dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. So dalam ni pun dia tuliskan riwayat hidup Ibnu Katsir. Nama dan keturunan para guru dan muridnya, karya ilmiahnya, komentar daripada guru. Dia bahasa Melayu Indonesia. Tapi boleh faham lah. Boleh faham. So ni daftar isi dia. Maksudnya kandungan dia, isi kandungan dia. Daripada juz 1 sampai juz 30. So ini contoh dia, surah Al-Fatihah. So kat atas ni adalah maksud ayat surah Al-Fatihah tu. Maksud setiap ayat kan, 7 ayat. Lepas tu di bawahnya adalah tafsir dia. So ini adalah tafsir, contoh tafsir Al-Fatihah. Dinamakan dengan Al-Fatihah kerana surat tersebut menjadi pembuka dalam bacaan solat lah. Surat tersebut juga disebut dengan Ummu Kitab. Di samping itu, surat tersebut juga memiliki beberapa nama lain, iaitu Asy-Syifa, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah dan Asasul Quran. Al-Bukhari mengatakan dinamakan dengan Ummu Kitab kerana surat tersebut
menjadi surat pembuka di dalam penyusunan mushafnya dan juga menjadi pembuka kepada bacaan di dalam solat. Okey, dia je syalat tu maksudnya dalam bahasa Indonesia kan. Itulah ejaan dia. So bahasa Melayu solat je. At-Tabari mengatakan orang-orang Arab biasa menamakan segala sesuatu yang menjadi awal dengan istilah ummu. Nampak? Okey. Maka mereka menyebut kulit yang menutupi otak dengan istilah ummu rasi. Mereka juga menampakkan bendera tertara yang menghimpun mereka di bawahnya dengan istilah ummu seperti disebutkan dalam syair. Di atas kepalanya terdapat ummu yang menjadi petunjuk bagi kami di atas semua hal yang tidak kami ingkari keberadaannya. Okey, kat sini dia adalah tulis dia punya hadis-hadis dia, okey, keutamaan surah Al-Fatihah. Perbicaraan kekhususan hadis ini berkaitan dengan kekhususan Al-Fatihah. So kat bawah ni dia ada terangkan okey, tentang surah Al-Fatihah. So yang sebelah ni kita start dengan surah Al-Baqarah. Okey. So kat sini atas ni adalah dia punya maksud dia, maksud ayat-ayat ni, dan kat bawah ni adalah dia punya tafsir dia. Okey, maksudnya kat dua sini ayat 1 hingga 4. Apa maksud dia ayat 1 hingga ke 4? So inilah maksud dia. Dan bahasa dia memang bahasa Melayu Indonesia. Saya nak tengok dulu dalam dia, boleh tengok lah. Okey. Macam ni Mujahid berkata, dia mengatakan bahawa terdapat 4 ayat pertama surah Al-Baqarah diturunkan tentang golongan orang-orang mukmin. 2 ayat selanjutnya berbicara tentang golongan-golongan orang-orang kafir, dan 13 berikutnya berbicara tentang golongan orang-orang munafik. Okay, hadis riwayat Al-Farabi dan Ibnu Jarir adalah ruqyah. Kemudian beliau bersabda, okey. Dia ayat bawah ni dia bersambung sini ke? Sebab dia terus adalah ruqyah. Betul lah, dia bersambung. So ayat yang macam ni kat tepi ni, okey, macam ni, atas semua hal yang tidak kami ingkari keberadaannya adalah ruqyah. Kemudian beliau bersabda lagi, kalian telah berbuat benar bagi kalian dan sisakan satu bahagian. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sedang bersama kami. Di samping beliau ada Jibril. Tiba-tiba terdengar suara di atas, lalu Jibril mengangkat pandangan ke langit dan berkata, ini adalah pintu yang dibukakan dari langit setelah tidak dibuka sama sekali. Ibnu Abbas mengatakan, lalu turunlah para malaikat menghampiri Rasulullah SAW. Aku datang memberi kabar berita gembira kepada, membawa 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelum engkau, iaitu Fatihatul Kitab Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak engkau baca satu huruf sahaja darinya kecuali aku akan mendatangimu. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Okey. So ayat dia kat sini ni, okey, ayat sini kita baca sampai habis kan. So kita sambung kat sini. So colour dia samalah, dia punya font pun sama. Takut terkeliru kan. So dari sini dan kemudian dia akan sambung ke bawah ni lah. Lalu turunlah para malaikat. Dia punya susunan dia tu. So yang font lain ni, ini menurut kepada Al-Baqarah lah tadi. Maksudnya Al-Fatihah saja tafsir dia punya ringkasan dia pun dah panjang. Kalau baca tafsir betul lagi bagus. Okey, seterusnya okey. So dia ayat bawah ni dia akan baca sampai sini dan dia bukan tergantung dekat sini. Dia akan sambung kat sini. Okey.
So dia akan sambung lah. Sambung. Yang bahagian bawah ni dia akan sambung sampai dah belakang. Sambung je. Okey. Cumanya tafsir setiap ayat tu dia akan ada tulisan macam ni. Okey. Contohnya ni. Tafsir yang ni, okey, ayat 1 hingga 4. Okey, surah kedua, ayat 1 hingga 4. So ini tafsir dia. Okey. Yang ni adalah tafsir untuk Al-Fatihah. So daripada Al-Fatihah tu dia panjang sangat. Tafsir setiap ayat dia ikut sini nombor 2 ni surah kedua ayat 1 hingga 4. Okey, yang seterusnya ayat 6 hingga 7. Baguslah. Bagus tafsir ni. Dan dia ada juga ayat Quran dalam ni. Maksudnya kita boleh mengaji kat sini. Nak mengaji terus kat sini pun boleh dan boleh baca tafsir. Dan dia punya ayat-ayat dia pun senang baca lah. Ayat-ayat dia cantik. Okey, berbaris semua cantik, elok. Okey, sangat menarik. Sangat menarik. Okey, ayat 26, 27. Okay, basically memang terbaik. Okay, pakcik suka sangat ni ringkasan ni. Dia terus terangkan. Memang sangat-sangat bagus. Okey, so itu sajalah untuk kali ini. Okey, jumpa lagi. Dan jangan lupa dapatkan ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini dari juz 1 sampai juz 30.